Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Inspirasi Pagi, IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kemanusiaan, ingat Islamic Relief. Dan hari ini tajuk kita 40 tahun Islamic Relief, ketelusan dan kebertanggungjawaban. Masih lagi bersama Taizo Alexander, Pian dan Naziha. Dan tamu kita sudah pun sampai ke konti. Alhamdulillah. Itu pengerusi Islamic Relief Malaysia, pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Islamic Relief Malaysia yang berbahagia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa Taizo? Ya, Taizo dengan Naziha merupakan penyampai Okey. jemputan. Ya, kita nampak Datuk Seri teringat tanah suci lah Datuk Seri. Selalu lepas lagi daripada Alhamdulillah. wajah-wajah kesayangan jemaah haji. Tapi alhamdulillah sekarang sebagai pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Islamic Relief Malaysia. Mungkin kita bercerita tentang 40 tahun Islamic Relief dan juga mungkin Datuk Seri sendiri sebagai dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pemegang Amanah IRM. Mungkin ada pengalaman nak dikongsikan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan pada IKIM FM. Islamic Relief ni ditubuhkan 40 tahun yang lalu oleh Dr. Hani Al-Banna, iaitu pada ketika itu dia mahasiswa perubatan di Universiti Birmingham. Dia dengan rakan-rakannya dia telah menubuhkan tabung ini, iaitu dipanggil Islamic Relief, kerana dia lihat pada isu kebuluran di Afrika Timur pada ketika itu. Jadi dia cubalah kumpulkan dana sedikit demi sedikit, pergi masjid ke masjid, rumah ke rumah, kedai ke kedai dan sebagainya. Dan yang menariknya, sumbangan yang pertama pada tabung Islamic Relief ini adalah daripada seorang kanak-kanak yang berumur 9 tahun. Dia bagi 20 pence pada ketika itu. Kalau ikut ketika itu kadar pertukaran semua tu dalam 60 sen, 70 sen saja. Budak kecil yang begini. Budak kecil umur 9 tahun. Tapi lihat bagaimana pada 40 tahun yang lalu seorang budak kecil yang memulakan tabung ini, akhirnya sekarang ini dia berkembang beratus juta ringgit dan ada di hampir 45 negara. Jadi tahun pertama mereka dapat kumpul 135,000 pound. Dan 3 projek pertama pada tahun yang pertama ini ialah membina ladang ayam di Sudan, pembekalan biskut dan vitamin di Sudan, tepung gandum di Mauritania. Dan inilah permulaannya dengan visi untuk berhasrat untuk mewujudkan dunia yang lebih perhatian kepada komuniti, tanggungjawab sosial dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah Islamic Relief sekarang ini mempunyai 45 diwujud dalam 45 negara. Alhamdulillah. Dan pada masa yang sama juga mereka mempunyai pengiktirafan pensijilan core humanitarian standard. Dia macam standard ISO tapi untuk humanitarian. Dia juga adalah ahli penuh piagam accountability international NGO. International NGO ni bukan sebarang NGO yang ada lah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam website International NGO, Islamic Relief di antara mereka, di samping yang lebih besar di luar negara sana. Dan kita juga dilantik ataupun diiktiraf sebagai 20 NGO terbaik di dunia. Berbandingan 500 NGO ternama, Islamic Relief merupakan NGO yang ke-20 terbaik. NGO antarabangsa ni maknanya termasuk yang bukan non-Islam. Ya, bukan. Kan? Semua. Keseluruhan lah kan? Keseluruhan. Biar dalam top 20. Alhamdulillah. Daripada yang 20 pence tadi budak 99 tahun tu, dan sekarang ini kita telah berkembang. Alhamdulillah. Untuk Malaysia berapa tahun dah? Untuk Malaysia dah 20 tahun. Dia mula daripada tahun 2004. Alhamdulillah dia dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri pada ketika itu yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir, dan dari situ berkembanglah Islamic Relief Malaysia. Setakat ini berapakah dana yang diperoleh di Malaysia sahaja? Di Malaysia saja sekarang ini kalau kita lihat setiap tahun kita memperolehi dalam 12 ke 15 juta ringgit yang diperolehi, dan kita gunakan
projek-projek luar negara dan juga di dalam negara kita. Jadi banyaklah program-program dan projek-projek yang telah pun kita laksanakan di Malaysia juga. Alhamdulillah. Macam Datuk Seri nampak bila dah 20 tahun di Malaysia, 40 tahun di seluruh peringkat dunia antarabangsa kan, macam mana dari 20 pence tadi tu berkembang dan ke mana kita dapat salurkan bantuan-bantuan kepada penerima manfaat kita, Golongan beneficiaries. Ya, golongan sasarnya ya kita tengok. Kita punya Islamic Relief ni adalah badan kemanusiaan, badan yang membantu dari segi bencana. Satulah emergency. Jika berlakunya bencana dan sebagainya, Islamic Relief ada di sana. Di mana-manalah negara sekalipun, termasuklah di Malaysia, banjir, kebakaran dan sebagainya. Satu lagi ialah Islamic Relief ini adalah sebagai satu badan pembangunan komuniti. Iaitu kita lihat pada komuniti-komuniti yang mungkin memerlukan bantuannya lebih, yang terpinggir dan sebagainya. Kita memberi bantuan pada mereka bukan saja dalam bentuk wang ringgit tetapi juga dalam bentuk meningkatkan kemahiran kehidupan mereka, kemahiran mereka berniaga kalau usahawan-usahawan, ataupun meningkatkan lagi taraf kehidupan dan ekonomi mereka lah melalui pendidikan, dan juga pekerjaan dan sebagainya. Dan ini kita bekerjasama juga dengan rakan-rakan korporat kita di Malaysia. Jadi ramailah juga rakan-rakan korporat kita yang memberi hulur bantuan juga dari segi kewangan, dan kita menjalankan aktiviti-aktiviti itu di seluruh Malaysia ini. Ada pelbagai aktiviti usahawannya yang dari dulu kecil, sekarang kita beri training dan sebagainya, beri alat-alat yang secukupnya. Mereka telah berlipat kali ganda dia punya pulangan daripada perniagaan mereka, dan juga pelbagailah lagi aktiviti-aktiviti yang telah pun kita laksanakan di Malaysia. Peringkat umur, pelbagai golongan ataupun latar belakang yang berbeza, semua dapat manfaat daripada usaha yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia, dan juga networking macam Datuk Seri sebutkan tadi, syarikat-syarikat korporat dapat bekerjasama dengan Islamic Relief Malaysia. Baik, macam cabaran pula sekarang macam mana Datuk Seri nampak dalam, yelah, sama ada di luar sana kita tahu macam-macam konflik yang berlaku, dan solidariti kita pada Palestin pun takkan pernah luntur, Datuk Seri, dan macam mana Islamic Relief sendiri dapat meneruskan kebertanggungjawaan dan accountability sebagai NGO ni. Kita, yang penting kerja kita ataupun hasil kita tu dapat sampai pada beneficiaries. Alhamdulillah. Saya rasa kalau kita lihat sekarang ini, kebelakangan ini, orang ramai juga akan berhati-hati dan bertanya-tanya. Lihat di sana, di luar sana ada NGO tabung-tabung, dana-dana yang diwujudkan. Ya, adakah ianya mempunyai tajuk kita iaitu ketelusan dan accountability ini, ya. Tapi satu aspek positifnya ialah lebih ramai, lebih banyaklah capaian, penetration ataupun kumpulan sasar boleh kita santuni. Tapi dalam masa yang sama, soalannya yang mana yang boleh dipercayai? Sampaikah sumbangan-sumbangan yang telah diberi? Kalau sampai, berapa banyak yang sampai sebenarnya daripada RM1? Jadi ini semua soalan-soalan dari segi kewibawaan. Soalan dari segi ketelusan dan accountability. Jadi saya nak sentuh pada Islamic Relief sendirilah. Islamic Relief, saya rasa kita lihat di sini ada 3 kekuatan yang boleh menjawab kepada apa yang ditertanya-tanya oleh masyarakat lah. Iaitu yang pertama dari segi ketulusan. Kita boleh lihat sendiri dalam website Islamic Relief, ada di situ dipaparkan jumlah yang dikutip, jumlah yang diterima. Dan kita memberi sasaran. Kata kita nak buat satu projek air, kata di Somalia ke di Sudan dan ataupun di Bangladesh. Kita sasarkan RM1 juta, contoh. Jadi kita akan paparkan dalam website kita. Kita sasar 1 juta, telah pun diterima sekarang ini 200 juta, 200,000, 300,000, dan cukup 1 juta, kita akan tutup. Ataupun kita akan umumkan kita nak tambah lagi daripada 1 juta ke 2 juta. Jadi telus kita orang ramai boleh lihat. Jadi tidaklah kata dia sumbang dah cukup ke tak cukup ke, duk asyik dah terima saja kan. Itu satu. Dari segi itu kita boleh ikut perkembangan projek-projek tersebut. Yang kedua, tata kelola. Ya, kita diaudit dan penyata kewangan kita boleh dilihat dengan jelas dalam website kita. Dan kita diaudit juga oleh Islamic Relief, ibu pejabat di United Kingdom. Mereka juga secara berkala juga membuat audit ke atas kita dari segi projek-projek yang kita laksanakan. Dan seperti mana Pian dan semua tahu juga bahawa Islamic Relief ni bergerak
di negara-negara barat di mana perundangannya, mereka juga mempunyai akta tertentu berkenaan dengan NGO yang menerima sumbangan daripada orang ramai dan sebagainya. Alhamdulillah, Islamic Relief telah pun hormati oleh kerajaan England dan juga kerajaan-kerajaan di barat juga. Jadi ini kedua, tata kelola. Yang ketiga ialah sistem penyampaian. Kita dah 40 tahun. Sudah tentunya dalam tempoh yang pengalamannya begitu banyak dan lama, sudah tentunya kita mempunyai sistem penyampaian yang efisien dan efektif. Jadi RM1 yang diterima daripada penyumbang, kita dapat menggunakan dengan sebaik mungkin sumbangan itu kepada projek-projek. Dan Alhamdulillah, Islamic Relief Malaysia juga menerima anugerah dari segi The Brand Laureate CSR Brand Leadership Award dan juga Productivity Champion bagi kategori pimpinan. Jadi Alhamdulillah, saya rasa accountability dan ketulusan ini amat penting untuk memberi ketenangan kepada mereka yang menyumbang. Betul. Tama-tama yang tertanya lah macam Datuk Seri sebut tadi. Sampai ke tidak ni? Kita niat untuk apa kempen-kempen yang dibawakan oleh Islamic Relief ni sampai ke Somalia ataupun mungkin pada program-program My Yatim untuk meraikan anak-anak yatim kita dan banyak golongan yang menerima manfaat daripada Islamic Relief Malaysia. Jadi Datuk Seri nampak macam mana agaknya langkah kehadapan Islamic Relief Malaysia ataupun mungkin ada harapan dan rancangan masa depan yang Datuk Seri ada dalam rancangan? Baik, Alhamdulillah Islamic Relief seperti yang telah ditanya tadi ditubuhkan sejak 25 Jun 2004 lagi. Dan Alhamdulillah kita tidak lari daripada usaha-usaha kita untuk menjaga kebajikan umat Islam di seluruh dunia dan juga umat manusia. Dan Palestin menjadi satu sasaran yang amat dekat di hati kita. Islamic Relief sendiri telah membantu Gaza sejak tahun 1997 lagi. Dan ianya dituruskan ratusan juta yang telah pun disampaikan kepada Islamic Relief dan terus kepada Palestine Appeal dan sebagainya. Jadi Islamic Relief Malaysia juga memainkan peranan dari segi memberi kesedaran dan juga kumpul dana untuk Palestin di Malaysia. Islamic Relief juga terlibat dalam projek-projek kemanusiaan di luar negara yang lain, di Bangladesh, Indonesia, Sudan, Somalia, Syria, Pakistan dan sebagainya. Dalam negeri pun seperti yang saya telah sebut tadi, pelbagai bantuan semasa bencana dan juga program-program pembangunan mampan dan jangka panjang untuk menaikkan taraf kehidupan dan ekonomi golongan-golongan tertentu di Malaysia ini. Dan kita juga telah pun menubuhkan charity shop, iaitu kedai amal. Di situ adalah menjadi juga pusat aktiviti komuniti. Barangan-barangan terpakai untuk memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan juga kita kumpulkan di kedai amal ini dan kita juga mengumpulkan dana melalui tersebut. 2017 juga kita telah pun menubuhkan pusat pembelajaran alternatif untuk kanak-kanak pelarian, refugee-refugee yang berada di Malaysia ini. Kita memberi pengajian akademik dan juga kemahiran hidup dan nilai-nilai etika. Ini semua kita laksanakan. Antara kejayaan dan juga yang telah kita capai setakat ini. Jadi kalau ada sesiapa yang nak menyumbang kepada Islamic Relief, bagaimana? Sebab ni kita pun dah tak cukup masa. Okey. Baik. Sebelum tu nak habiskan yang soalan tadi tu. Yang akhirnya bila dah buat semua tu, Islamic Relief diharap pada masa akan datang akan memainkan peranan yang lebih besar untuk menjadi badan kemanusiaan di Asia Tenggara ni, insya-Allah. Baik, bagi mereka yang nak menyumbang, ialah alhamdulillah saya rasa kita telah pun mempunyai kesedaran, kelebihan orang yang bersedekah, kesedaran orang yang membantu sesama orang Islam dan sebagainya. Kita amat menghargai sumbangan-sumbangan dan teruslah memberi sumbangan dan doa kepada semua rakan-rakan kita di sana. Layarilah laman-laman website kita Islamic Relief. Di Islamic Relief juga ada media-media sosial dan sebagainya. Lihat di situ dan sumbangan juga boleh melalui platform online banking dan juga Shopee, Lazada dan sebagainya. Jadi banyaklah platform yang ada. Yang penting
sumbanglah pada Islamic Relief dan sampai kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Islamic Relief Malaysia. Ya, yang penting tagline kita fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Itu kata azimat untuk semua yang berada bersama family besar Islamic Relief Malaysia. Layari islamic-relief.org.my ataupun hafal nombor telefon 0389263434. Hafal tu? Yang lebih hafal saya belum hafal. Tak apa, ada sistem boleh tolong aku. Terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita bersama Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah IRM, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, membawa kita bertiga, Taizo, Pian dan Naziha ke penghujung Inspirasi Pagi. Terima kasih Naziha. Ada apa-apa nak sampaikan pada pendengar? Oh, tak ada. Alhamdulillah. Akhirnya hari ni tamat juga sesi untuk pagi ni. Belum lagi petang dan tengah hari tapi nak ucapkan terima kasihlah kepada Ikim, kepada Pian dan juga Taizo atas kesempatan dan peluang ini untuk bersama-sama dalam slot Inspirasi Pagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Bicara itu tadi dibawakan khas